Assalamualaikum dan selamat pagi. Semangat. Baik, tahu tidak kenapa semua dikumpulkan di Dewan Kuliah ni? Tahu kenapa? Tidak tahu. Tidak tahu. Okey. Baik, semua pelajar tingkatan 3 dikumpulkan pada hari ini ialah untuk mendengar taklimat berkaitan dengan PT3. Apa dia PT3? Penilaian tingkatan 3 yang menggantikan PMR. Pandai semua. Okay. Pandai dah boleh ambil PT3. Okay. Baik, pada pagi ini perkara yang pertama yang akan cikgu maklumkan ialah berkaitan dengan yang pertama. Kita lihat dahulu penambahbaikan PBS yang pertama. Yang kedua PPPM. Tahu PPPM? Tahu tidak? PPPM? Tak tahu. Tak tahu? Cuba fikir. Apa dia P yang pertama, P yang kedua, P yang ketiga dan M? Panduan perkembangan pembelajaran murid. Boleh ingat tidak tu? PPPM. P yang pertama panduan. P yang kedua? P yang kedua apa? Perkembangan. P yang ketiga? Pembelajaran. Dan M? Murid. Okey. Kemudian yang ketiga format PT3. Dan yang keempat pelaksanaan PT3 di peringkat sekolah. Okey, ada 4 perkara yang perlu diketahui pada pagi ini. Okey, baik, kita lihat yang pertama, overview penambahbaikan PBS. Okey. Penambahbaikan pentaksiran berasaskan sekolah PBS. Baik, sebelum ini apa yang awak tahu berkaitan dengan PBS? Banyak. Ada band 1, band 6. Band 1, band 1 sampai band 6. Apa dia tu band 1 sampai band 6? Kerja. Okey, baik. PBS ni pentaksiran berasaskan sekolah, dia ada berapa? Ada dua. Satu akademik dan yang kedua bukan akademik. Yang akademik ini apa? Yang akademik. Yang akademik kalau dahulu dia panggil dia ada dua, iaitu pentaksiran pusat dan pentaksiran sekolah. Kalau yang bukan akademik, PAJSK dan pentaksiran psikometrik. Dah buat dah pentaksiran psikometrik? Belum. Masa tingkatan 1? Sudahlah tu. Tingkatan 1 sudah buat sekali. Kemudian tingkatan 3 sekali, 2 kali. Di tingkatan 1 dan di tingkatan 2. Okey. Ini. Baik, kita lihat penambahbaikan pentaksiran berasaskan sekolah. Ada perubahan. Okey. Baik,
Untuk akademik, penambahbaikan perubahan daripada PPS, dia sekarang kalau dulu dipanggil PPS, pentaksiran berasaskan sekolah, dia ada pentaksiran pusat ujian bertulis, dan sekarang diganti dengan PT 3. Kalau dahulu hanya mata pelajaran bahasa yang ada ujian bertulis. Mata pelajaran bahasa itu apa dia? PM dengan BI. Okey. Dan yang kedua ada pentaksiran sekolah. Jadi untuk pelajar tingkatan 3 dia ada 2 pentaksiran, PT3 dan juga pentaksiran sekolah. Walaupun katakan awak bulan 10 dah habis penilaian tingkatan 3, tapi pentaksiran sekolah masih lagi diteruskan sehinggalah habis sehinggalah bulan November. Okey. Kemudian yang akademik PAJSK dan pentaksiran psikometrik 2. Dia juga. Dia sekat dah buat dah masa ujian kecergasan Jadi psikometrik nanti Cikgu Fikri yang akan buat ujian, yang kembali ujian kepada kamu semua. Okey? Jadi untuk pentaksiran sekolah dilaksanakan untuk semua mata pelajaran, termasuklah pendidikan moral, pendidikan seni, pendidikan sivik. Tapi untuk penilaian tingkatan 3 hanya 8 mata pelajaran sahaja. Okey. Baik, ini kalau pelaksanaan PBS dipermudahkan. Kalau dahulu perlu kena sampai band 1 sampai band 6. Ada yang sampai band 6. Okey. Dia kalau pentaksiran pusat dia kalau dahulu dia ada band 1 hingga band 6. Tapi sekarang penilaian tingkatan 3 dia keluar ikut grade A, B, C, D, E, F. Dan untuk kalau dahulu PBS awak mesti ada fail perkembangan murid. Kan ada, setiap orang ada fail. Tetapi untuk yang penambahbaikan ini tidak ada fail. Hanya cikgu yang akan merekodkan. Okey? Dan yang dokumen standard prestasi digantikan dengan panduan perkembangan pembelajaran murid. PAJSK dan psikometrik diteruskan. Okey? Okey, ini tak perlulah. Okey, sekejap. PT3, soalan akan dibekalkan oleh lembaga peperiksaan. Dilaksanakan di peringkat sekolah. Cikgu yang akan pilih soalan. Pilih soalan, katakan dari 300 soalan, cikgu akan pilih soalan-soalan mengikut aras. Ada lemah, sederhana dan tinggi. Dia sekarang tinggi, kemahiran berfikir aras tinggi. Okey? Dan untuk PPS yang terbaru ini, tingkatan 1 sampai 5 akan ada ujian ataupun peperiksaan. Kalau dahulu tidak ada. Okey? Okey, ini perubahan dari DSP kepada PPPM, di mana ianya lebih telah dipermudahkan. Okey, next. Okey, next. Baik, ini contoh pelaporan perkembangan pembelajaran murid. Okey, yang ini sijil untuk
sekolah. Ini awak akan dapat 4 sijil nanti. 4 sijil. Ini sijil pentaksiran sekolah yang ada pen. Pen 1 sampai pen 6. Ini contoh sijil. Ini bagi mata pelajaran geografi. Dia ada kemahiran geografi, bentuk muka bumi, cuaca, tumbuh-tumbuhan semula jadi. Ini pentaksiran sekolah. Dia lain Pentaksiran sekolah dia ada pen. Nanti jangan keliru. Sijil nanti dapat 3 sijil. Tak tahu. Tak keliru. Okey, next. Ini penilaian tingkatan 3, pentaksiran sekolah. PT 3 dia akan keluar grade. Dia ada grade dalam sijil. Dia akan ada A, B, C, D, E sampai F. Kalau gagal, F. Okey? Dia tak sama. Dia ada yang band, ada yang grade. Itu yang band pentaksiran sekolah. Yang PT 3 grade A, B, C. Okey? Sama macam PMR. PMR dia A, B, C, D, E. Tapi yang ini dia ada F. Fail. Okey? Boleh faham setakat ni? Pandai? Okey. Baik. Dia di sini. Okey, untuk biasa PMR sehingga tahun lepas 2013 kita ada pemeriksaan pusat yang dikenali dengan PMR. Jadi mata pelajaran untuk PMR yang ujian bertulis iaitu PMBI Sains, Matematik, Sejarah, Geografi dan KH, Pendidikan Islam dan juga bahasa tambahan iaitu bahasa Cina. Okey? Dan dia tengok perbezaan antara PMR dan PT3. Untuk PT3 mata pelajaran masih lagi sama, tetapi di sini untuk bagi mata pelajaran sejarah dan geografi dia tidak ada ujian bertulis. Dia pelbagai instrumen. Tahu pelbagai instrumen? Tak tahu. Tahu. Siapa tak tahu? Angkat tangan. Apa yang tahu? Yang tahu cuba bagi tahu apa dia pelbagai instrumen. Pelbagai bentuk soalan. Lagi kerja khusus, folio, kerja lapangan, persembahan. Lagi apa? Lakonan. Boleh macam-macam Kemudian untuk ujian lisan dan ujian bertulis bagi bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dia ada ujian lisan, kemahiran mendengar dan bertutur. Mendengar dan bertutur. Okey? Dan juga ada ujian bertulis. Baik, untuk ujian bertulis sains, matematik, pendidikan Islam, kemahiran hidup dan juga bahasa Cina. Semua ujian bertulis kecuali sejarah dan geografi. Dan format dia tak ada dah A, B, C, D, E. Tak ada objektif. Tak ada. KH pun subjektif. Tak ada objektif. Tak ada pilihan jawapan. Tak ada objektif, tak ada pilihan jawapan. Dia subjektif. Tak boleh. Apa yang boleh? Apa yang boleh kena baca nak? Okey. Dia kalau kemahiran hidup tu dia 100% ujian bertulis. Tak ada kerja khusus. Dan tidak ada ABC, subjektif. Okey, next. Okey, baik. Untuk pelaksanaan, okey. Baik, dengar sini. Untuk pelaksanaan PT3, lembaga sama
juga seperti PMR, lembaga peperiksaan akan mengeluarkan soalan, bekalkan soalan kepada sekolah. Sekolah yang akan tentukan, pilih soalan-soalan yang bersesuaian. Dan bila tiba pada hari peperiksaan, sama macam PMR, dia ada tarikh peperiksaan, okey. Dan dia ada pengawas. Kita akan susun sama macam PMR, ada pengawas cikgu sekolah yang sama. Tapi walau bagaimanapun, kita ada pentaksir luar, guru dari luar untuk datang pemantauan. Okey. Next. Ini pelaporan nanti. Bila dah selesai semua, dia akan keluar grade dan penyataan. Kalau bahasa Inggeris apa dia? Bahasa Inggeris lisan, bahasa Melayu lisan. Adakah murid itu dapat bercakap ataupun tidak, dia akan keluar. Automatik dia keluar. Bila cikgu key in markah, dia automatik dia akan keluar benda ni. Bukan cikgu yang tulis tu. Sistem. Sistem dia akan keluar benda tu semua. Bila cikgu key in markah, dia akan keluar. Cikgu tak payah fikir nak tulis apa bagi dia dekat ni. Dia akan keluar sendiri macam tu. Tak boleh diubah, tak boleh nak ubah. Sebab itu kena buat betul-betul. Bila bercakap untuk lisan, mendengar dan bercakap, tu kena betul-betul dengar, betul-betul boleh bercakap. Okey? Kalau lain yang awak dengar, dengar lain yang awak jawab, dah nanti dia bahasa Melayu lisan tu tidak berupaya, dia akan keluar tidak berupaya menyampaikan maklumat. Okey? Okey, ini pelaporan untuk PAJSK. Awak dapat sijil PAJSK, dia akan keluar macam itu seperti ini. Penglibatan, penyertaan, prestasi. Kemudian ada skor. CGPA itu markah. Dia bahagi campur-campur bahagi, dapatlah markah keseluruhan. Kemudian penyataan pelaporan dia akan keluar sendiri juga. Canggih, memang canggih. Sebab itu kita pun kena jadi canggih juga. Kalau tidur dalam kelas tu tak canggih Okey. Okey, ini sijil pelaporan pentaksiran psikometrik PPSI. Okey, awak dah buat ujian Cikgu Fikri, dah bagi soalan, dah jawab, maka dia akan keluarlah seperti ini pelaporan dia. Keputusan inventory minat kerjaya. Dari sini tahu kita ni kaunselor cikgu akan tahu minat setiap orang murid selepas PT3. Lepas ni tingkat tempat tu arah nak pergi ke mana. Okey, minat kerjaya. Sama ada kita ni lebih kepada teknik vocational ataupun lebih kepada muzik, nak jadi artis. Okey, ataupun apa lagi? Lebih pada bidang kerjaya. Jadi ini digunakan untuk setiap murid memohon ke sekolah berasrama penuh ataupun college vocational. Ini digunakan ini sebagai rujukan minat kerjaya. Kalau rasa tak boleh lagi, dah tak boleh dalam sukan, okey, daripada sini okey, mungkin Cikgu Fikri cadangkan okey, Ruben sesuai masuk college vocational lah.
Contoh. Okey, jadi mekanik ke apa? Ataupun jadi pakar animasi. Okey? Dia doktor. Bagus. Bagus dah cita-cita dia ada cita-cita. Okey, next. Okey, ini petunjuk inventory minat kerjaya. Realistik tu apa? Artistik apa? Okey? Social. Okey, next. Okey. Inilah nanti bentuk sijil empat pelaporan yang akan yang setiap orang murid akan dapat 4 sijil. Sikit. Tapi sijil ni tidak boleh digunakan untuk mencari kerja. Tak boleh guna untuk cari kerja ni. Apa? Untuk apa? Dah masuk tingkatan 4 kan? Kena ada ni lah. 4 je. Okey, terima kasih. Okey, kita lihat yang kedua. Okey, panduan perkembangan pembelajaran murid. Kita lihat yang kedua, panduan okey. Ini panduan perkembangan pembelajaran murid ni dia berdasarkan kepada kurikulum kebangsaan. Walaupun sekolah sukan tetapi pembelajarannya adalah sama seperti sekolah biasa, sekolah harian yang lain. Cuma kelebihan belajar di sini ialah bersukan. Okey? Okey, jadi di sini untuk PPPM ni, kenapa cikgu menggunakan PPPM? Tujuannya ialah untuk memantau, menilai dan melapor perkembangan pembelajaran. Nak lapor kepada siapa? Nak nilai kepada siapa? Nak nilai pembelajaran awak, pembelajaran kita ni nak nilai kepada siapa? Cikgu yang mengajar ni. Dia nak nilai, nak lapor kepada siapa? Ibu bapa. Lagi? Ibu bapa penjaga sama kan? Kepada pengetua. Okey? Dan daripada penilaian ini juga, guru cikgu akan tahu setiap perkembangan. Jadi mana yang lemah, cikgu akan guna strategi yang lain. Kalau budak yang lemah, dia guna cara macam mana? Kaedah. Kaedah tidak sama setiap murid. Dan ini juga biasanya penilaian dan pelaporan ini perlu untuk pengetahuan ibu bapa. Ada ibu bapa yang tak nak tahu perkembangan pembelajaran? Ada? Ibu bapa mesti nak tahu. Okay, next. Okey, baik. Ini macam mana PBS dilaksanakan, cadangan kaedah atau alat pentaksiran. Jadi cikgu mata pelajaran dia akan menggunakan kaedah pemerhatian, penilaian rakan sebaya, latihan, kuis, ujian bertulis sampailah pada simulasi. Okey, di sini untuk kaedah atau alat pentaksiran, latihan atau kerja harian. Jadi di sini yang paling lemah, yang paling rendah ialah latihan atau kerja harian, di mana tak siap. Cikgu bagi tak siap. Kita cikgu betul dah hantar kepada cikgu betulkan, tak buat pembetulan. Tak buat pembetulan, cikgu pun tanda soal.
tidak lengkapkan. Tak juga lengkap, tak juga siap. Ini yang paling ketara sekali. Okey? Jadi untuk PT3, okey, untuk PT3 saya nak ingatkan pada semua, untuk PT3 kaedah ni minta bagi perhatian, terutama latihan atau kerja harian. Ini penilaian ni, cikgu nak bagi markah ni. Cikgu nak bagi markah. Katakanlah kata, cikgu saya seminggu tak ada nak pergi game. Cikgu dah nak habis dah satu topik ni untuk ni. Jadi kalau kata kita tak ada, mungkin cikgu boleh nilai melalui latihan atau kerja harian. Kalau kerja harian latihan tak siap, macam mana cikgu nak bagi A? Tak boleh kan? Tak boleh. Jadi setiap satu kaedah ini adalah penting. Jadi kena ingat, kalau agama, amali, tilawah, kena tahu. Sambil katakan berjalan, ustaz ustaz dah panggil. Ustaz bagi tahu sebuah amali, awak boleh buat. Itu dah boleh dah. Dah boleh lepas kan? Untuk pentaksiran sekolah, kata band 4, dah boleh lepas. Okey? Tak semestinya dalam kelas. Tak semestinya dalam kelas. Dia boleh pilih ini kaedah pentaksiran. Mungkin cikgu akan perhati dalam kelas. Kalau suka tidur, bagi yang suka tidur, cikgu dari pemerhatian cikgu. Oh, suka tidur, patut kerja tak siap, mengantuk. Lepas tu bila cikgu suruh buat persembahan, katakan untuk mata pelajaran apa, PM dengan BI, buat persembahan. Malu, segan. Tak boleh dah dapat markah tinggi. Tak boleh dapat band 4, 5. Tak boleh dapat A ataupun B. Okey? Ini yang perlu diingatkan. Okey, next. Okey, ini kita ditentukan berdasarkan 3 perkara: tingkah laku, cakupan kriteria, dimensi kualiti tingkah laku. Nak pen 1, tingkah laku. Kalau bagus tu tak perlu dah lalui pen 1, pen 2. Dia terus pada pen 4 kalau bagus. Kalau bagus, macam pen lah. Kalau dah bagus, tak perlu dah pergi pen 1, pen 2. Terus pada pen 4. Okey. Kalau dah bagus, untuk semua mata pelajaran, kalau kita dah tahu, tak perlu dah lalui pen 1, 2, 3 ni. Terus pada pen 4 atau pen 5. Okey, next. Okey, untuk ini sekarang okey, ini tak perlulah nanti untuk cikgu yang akan. Untuk lisan dia ada pen 1 sampai 6. Dia 1 sampai 3 dia sama saja. Sama tu. Ya. Sama. Dia ada lisan. Tingkatan 1 pun ada lisan. Okey, next. Okey, kalau masa tingkatan 1, tingkatan 2, katakan untuk ni ada berapa evidence? Banyak kan? Banyak. Kalau dulu, kalau sains tu ada 129 nak kena habiskan. Sekarang ada 24 saja, sudah dikurangkan. Sudah sedikit dah. Daripada matematik 125 sekarang dah jadi 18 saja. Okey? Tingkatan 3 dari 178 ada 24 saja sekarang untuk sains. Okey, next. Okey, ini contoh tugasan geografi. Baik, untuk tugasan geografi dan sejarah, tugasan itu mesti disiapkan dalam tempoh 6 waktu pembelajaran. 6 waktu pembelajaran itu berapa hari? 2 minggu. Mesti disiapkan dalam tempoh 2 minggu. Itu contoh.
untuk geografi. Tugasan. Kena cari maklumat lah. Nak siapkan tugasan ini. Macam bagaimana nak mencari maklumat? Melalui internet. Dekat mana? Sisi. Ha? Tak payah sisi Sri Petaling. Dekat sekolah ni ada. Ha? Dekat makmal komputer dan juga pusat akses. Cari ada Chromebook. Chromebook ada. Minta jumpa Cikgu Firdaus. Nak cari maklumat nanti bila sudah dapat soalan. Okey, next. Okey, ini contoh tugasan untuk lisan bahasa Melayu. Kemahiran lisan. Okey, ini kemahiran lisan untuk bahasa Melayu. Okey, kita perdengarkan perbualan. Perdengarkan perbualan, rakaman perbualan dengar. Lepas tu bila disoal jawab apa yang didengar. Okey, dan dia ada contoh kad arahan. Next. Okey, yang ini tak perlulah, ini untuk cikgu. Next. Next. Itu pelaporan oleh guru. Okey, next. Ini tadi ada, kita dah tengok bentuk pelaporan. Okey, sudah. Okey, terima kasih. Okey, baik. Yang ketiga, kita lihat yang ketiga. Ada lagi, banyak lagi. Ha? Okey, PT3 format. Kami mau cemerlang. Nak cemerlang janganlah tidur. Okey, untuk pentaksiran pusat PT3. Okey, tadi sudah. Okey, baik. Ini mata pelajaran bahasa. Bagi mata pelajaran bahasa, sains, matematik, kemahiran hidup, agama, bahasa Inggeris. Masa untuk ujian bertulis ialah 2 jam. 2 jam. Okey? Jadi untuk katakan ujian bahasa, dia ada karangan bergambar dan juga dia subjektif, isi tempat kosong. Okey? Semua mata pelajaran. Dan setakat ini apa yang saya tahu, tak ada objektif. Okey, nanti saya tunjuk, nanti cikgu tunjuk format dia. Okey. Next. Ni ujian lisan bertutur. Tempoh untuk ujian lisan, ujian bertutur ni bercakap 10 hingga 30 minit. 10 hingga 30 minit. Okey, untuk ujian lisan bertutur 10 hingga 30 minit. Next. Kalau untuk mendengar 30 minit. Dengar tu 30 minit. Okey. Next. Untuk matematik sama saja 2 jam. Sains 2 jam. Semua 2 jam. Agama ujian bertulis 2 jam. Okey. Ini pelbagai instrumen. Pelbagai instrumen bagi mata pelajaran geografi dan sejarah. Jadi pelbagai instrumen dia ada tugasan bertulis, ujian amali, projek, kajian lapangan, kajian kes, demonstrasi dan juga persembahan. Itu bentuk-bentuk pelbagai instrumen. Okey. Ini contoh tugasan bertulis pelbagai instrumen. Kita pandai menulis lah Ini kalau bentuk projek. Projek
Projek tahu? Projek buat apa? Menghasilkan kerja, produk. Ya, menghasilkan produk. Okey. Kerja lapangan keluar dari sekolah atau pergi ke padang MSN ke luar bilik darjah kalau kerja kajian lapangan. Kajian FACE biasanya ini untuk mata pelajaran apa? Sejarah. Kalau kajian lapangan tadi untuk mata pelajaran geografi. Pandai sebenarnya. Pandai. Boleh target. Boleh. Boleh target A. Target A semua A. Okey, ini tak ada kaitan, ini untuk sekolah seni. Okey. Ini tak ada kaitan dengan sekolah seni, ini untuk sekolah seni. Next. Bagi pelaksanaan, sekarang kita tengok PT3, pelaksanaan PT3. Ini catat nanti ini, kena catat tarikh penting. Ya, last. Okey, pelaksanaan PT3 dilaksanakan untuk semua murid yang berada di tingkatan 3 tanpa mengira sekolah persendirian, sekolah kerajaan, sekolah agama, asalkan murid yang berada di tingkatan 3 terlibat dengan PT3. Ini untuk kalau calon sekolah swasta dia kena bayar RM65. Tapi calon sekolah kerajaan percuma. Okey. Sama juga dengan calon persendirian. Okey, jadual pelaksanaan. Tengok jadual pelaksanaan. Okey, ini jadual pelbagai instrumen. Jadual pelaksanaan pelbagai instrumen. Okey, pelbagai instrumen pelaksanaan dia 1 hingga 18 Julai. Okey. Salin. 1 hingga 18 Julai. Kemudian selepas 18 Julai, guru mata pelajaran akan menyemak dan proses markah. Markah akan dihantar ke lembaga peperiksaan pada 15 hingga 29 Ogos. Okey? Baik, katakanlah semasa pelaksanaan pelbagai instrumen ini, ada pelajar tingkatan 3 yang tidak berada di sekolah pada masa ini. Nak buat macam mana? Tak boleh buat awal. Apa yang buat? Ini katakan kalau tak payah, tak perlu buat, maka akan keluar dalam laporan tidak hadir. Dengan PH tidak hadir. Dia kena buat juga. Walau bagaimanapun memang kena buat. Kalau tak buat memang tak hadir. Dikira tidak hadir. Nanti coach ke akan bawalah bersama nanti. Tapi mesti disiapkan dalam masa 2 minggu. Okey. Next. Okey, baik. Ini tarikh untuk jadual ujian lisan. Ujian lisan tarikh dia 6 hingga 29 Ogos. Tarikh ujian lisan 6 hingga 29 Ogos bagi bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Jadi
Jadi untuk ujian lisan ni boleh berlatihlah dari sekarang, bercakap dekat depan kelas. Dekat depan kelas bila cikgu suruh tu angkat tangan. Rebut-rebutlah nak bercakap. Betul. Jangan bila cikgu ada bercakap benda lain. Okey. Okey, ini jadual ujian bertulis 12 hingga 17 Oktober. Ujian bertulis. Bagi 6 mata pelajaran. 12 hingga 17 Oktober. Katakan semasa ujian bertulis ni ada yang tak ada dekat sekolah. Buat awal. Tak boleh pergi game ah. Lepas balik awak dah. Tak boleh pergi game. Okey. 12 hingga 17. Itu awak ni ada tak ada tak payah fikir, cikgu yang akan fikir. Cikgu. Datuk yang akan fikir macam mana nak bagi semua ada pelajar yang tak ada kat sekolah waktu ni. Datuk yang akan fikir. Okey. Pentadbir yang akan fikir. Okey. Item dan instrumen pentaksiran. Okey, ujian lisan. Lisan mendengar, lisan bertutur. Lisan mendengar tu dia dengar je lah. Dengar dan jawab soalan. Dengar dan jawab soalan. Okey. Okey. Next. Okey, ni untuk dia ada untuk yang ni ada kes khas. Bagi ponteng dan buang sekolah. Ini. Siapa yang nak ponteng dan buang sekolah? Perhatikan bila ponteng dan kena buang sekolah. Pentadbir adalah memastikan PT3 dilaksanakan mengikut tempoh yang ditetapkan oleh lembaga peperiksaan. Sekiranya tempoh pelaksanaan dan penilaian PT3 telah tamat, murid tidak perlu melaksanakan PT3. Tak hadir. Kalau tempoh tu dah tamat. Okey. Okey, ni ada murid yang masuk hospital. Okey, kita boleh ambil PT3 di hospital. Okey. Koma. Okey, next. Okey. Ini murid berkeperluan khas ini yang peka bisu OKU. Macam mana nak bercakap? Dia menulis. Okey. Dia ada kaedah dia. Okey, next. Murid bertugas sekolah, dia okey, sama. Dia katakanlah kemahiran hidup. Kalau dikatakan di Bukit Jalil awak belajar perdagangan. Bila pindah ke sekolah baru, dia tidak ditawarkan mata pelajaran KH perdagangan. Dia ada pertanian. Contoh pertanian ataupun sains rumah tangga. Jadi sekolah baru akan minta soalan dari sekolah lama, dari Bukit Jalil. Kita yang akan bagi kepada sekolah baru. Okey. Next. Ini murid di bawah pengawasan Kementerian Dalam Negeri dan murid mewakili negara. Dia sama sahaja prosedurnya. Tahu di bawah pengawasan Kementerian Dalam Negeri tu murid yang macam mana? Itulah kemahiran berfikir awak. Ilmu tak ni. Tak luas lagi. Yang duduk di
Henry Geni. Okey. Yang apa dalam di bawah pengawasan ADK, yang sekolah budak-budak nakal. Okey. Dan murid mewakili negara, contohnya seperti ni lah, murid sekolah sukan. Tapi walau bagaimanapun, di situ prosedur dia memastikan PT3 dilaksanakan mengikut jadual sepanjang murid hadir di sekolah. Okey. Tapi kita nanti ada mekanisme yang lain. Okey, pengurusan skor. Okey, tak perlu ini. Ini tanggungjawab sekolah. Syarat layak mendapat grade. Murid yang melaksanakan PT3 bagi mana-mana mata pelajaran akan menerima grade bagi mata pelajaran berkenaan. Jadi akan ada grade. Sama ada A, B, C ataupun yang pen 1, 2, 1 hingga 6. Itu juga dengan pelaporan. Jadi di sini katakanlah okey, habis 14 November. Markah apa siap 14 November. 15 November tu dah boleh dapat dah pelaporan kat sekolah. Dah boleh dapat dah. Memang cepat. Teknologi. Okey. 14 akhir 15 tu dah boleh dapat pelaporan di sekolah. Jadi ibu bapa boleh mendapatkan pelaporan di sekolah. Okey? Next. Itu tak payah tu. Dah. Okey. Next. Contoh atau BM folder BM. Okey. Contoh instrumen bertulis untuk bahasa Melayu. Ini instrumen contoh oleh Lembaga Peperiksaan bagi mata pelajaran bahasa Melayu, ujian bertulis. Ini contoh dia, bahagian A. Okey, atas. Bahagian A. Okey, dalam terdapat satu kesalahan bahasa. Okey, bahasa penggunaan imbuhan. Ini seperti soalan tingkatan 4 ni, SPM ni. Subjektif. Okey, cari kesalahan penggunaan imbuhan kat situ. Ini contoh. Contoh untuk BM B3. Ni tak ada objektif. Ini contoh. Cari mana ni? Mana imbuhan tulis. Betulkan kesalahan tersebut. Betul kesalahan. Tulis. Okey. Okey, itu. Kemudian itu 1A. Kemudian dia ada 1B. Kesalahan ejaan sama format SPM. Tingkatan 3. Format SPM diberi. Okey? Kesalahan imbuhan, kesalahan ejaan. Imbuhan ejaan betulkan. Okey, C. Ceraikan ayat-ayat majmuk. Kena tahu setiap ayat. Mana ayat majmuk, mana kata kerja, mana frasa-frasa, mana subjek, mana predikat. Kena tahu semua. Memang detail. Ini for SPM. Format SPM lah. Ceraikan ayat tunggal. Okey, ayat majmuk jadikan ayat tunggal. Okey, bawah lagi. Satu C. Ada lagi. Okey, 1D ada gambar. Ini biasa. Okey, buat 3
10 peribahasa, cari 10 peribahasa dan maksud dia. Ini apa? Yang pertama apa? Ada peribahasa apa? Mana awal mana tepi. Gambar yang kedua sesuai dengan peribahasa apa? Okey? Apa? Nyapu dengan lengkap. Itu sekarang peribahasa tadi lah. 3 peribahasa. Okey, kemudian dia ada petikan prosa daripada Komsas. Ini 2A dia ada daripada petikan Komsas. Kemudian bawah dia ada soalan. Dia soalan jawapan dia tertulis dalam bentuk ayat. Tak ada objektif, tak ada pilihan. Okey. Nah, Seronoknya belajar. sama juga puisi ayat Komsas dia memang format SPM. Sama dengan SPM. Tapi okeylah bila awak naik tingkatan 4 tak ada masalah. Okey. Apa lagi? Dia ada banyak. Okey, ada 3. Ini soalan yang ketiga. Bagi gambar tulis dalam karangan berdasarkan gambar yang diberi. Okey? Ringkasan. Kemudian bahagian B, dia ada bahagian B. Ini gambar. Pilih panjang karangan, tulis karangan. Dia bagi gambar, tulis karangan. Itu masa 2 jam tu. Okey. Kemudian soalan 1. Pilih antara soalan 1 dan soalan 2. Cerita pengalaman kena pelancongan. Okey? Okey, kertas soalan tamat. Untuk 2 jam. Itu 2 jam. 10% dia. Okey. Kemudian ada instrumen lisan. Mesti nak beli. Okey, ini instrumen contoh pentaksiran peringkat dengan rendah bahasa Melayu. Untuk kertas 2, dia kertas 1 tadi ujian bertulis. Kertas 2 ujian bertutur. Kertas 3 mendengar. Pandai. Ini contoh. Contoh, dia bagi tema, bagi tajuk perbincangan lisan. Dia kena bercakap lah. Ini, dia ada tema dia, kemudian dia ada tajuk. Okey, cakap macam mana? Okey, katakanlah tu peranan hidup bertiran. Okey, boleh bercakap lah. Peranan hidup bertiran macam mana? Hidup jiran sangat seronok. Apa kebaikan dia? Ada kebaikan, ada keburukan. Kita tahu pendapat kita. Okey? Alam sekitar. Kena tahu. Alam sekitar kena tahu. Kena banyak baca surat khabar lah. Okey? Next lagi. Okey, baik. Ini kertas 3 ujian ujian mendengar. Okey, dia bagi petikan dialog. Bagi ni mendengar, awak dengar ni. Dia audio dengar daripada radio, dengar. Kemudian dia ada soalan. Dan soalan di bawah. Dengar. Kemudian dia pilih tanda satu jawapan. Di mana ini yang ada ABC. Para pepergi melantun. Dengar, sekali dengar. Ya. Sekali betul lah. Kemudian dia bagi soalan, ujian dengar. Okey, pilihlah jawapan. Pilih jawapan. Borang jawapan dia ada. Ada borang jawapan. Okey? Kalau ujian kuit 5. Dia bagi petikan, dengar dan ada soalan. Okey. Itu dia ada pilihan jawapan dan juga lisan, secara lisan, jawab secara lisan. Okey? Baik, ada apa-apa pertanyaan? Ini contoh orang jawapan ujian mendengar. Dah dengar, jawab. Tak ada ulangan. Okey, ini bahagian B. Tengok peta, kemudian dengar arahan soalan. Okey, dia ada pelbagai bentuk.